Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang saya kasihi, saya akan kongsikan cara untuk mengisi dan merekod bacaan nilam menggunakan ID Delima. Sebelum kita teruskan, ada dua perkara penting yang perlu murid-murid lakukan, iaitu pertamanya, dapatkan ID Delima daripada guru kelas ataupun guru penyelaras Google Classroom. Dan kemudian kita akan masuk ke laman web IQ Nilam, iaitu iqnilam.moi.gov.my. Okey, sekarang saya tunjukkan cara untuk kita rekodkan bacaan IQ Nilam. Pertamanya, buka Google Chrome. Okey, kemudian type saja iqnilam.moi.gov.my. Okey, ada paparan log masuk. Okey, kita akan tekan pada sign in with Delima. Okey, di sini kita masukkan email MOE ataupun ID Delima. Next. Kemudian kita akan masukkan password ataupun kata laluan. Next lagi. Okey, kita masuk pada paparan utama. Okey, di sebelah kiri ada profil murid. Situ ada nama, ada jumlah buku yang telah kita rekodkan. Okey, tengok murid ini sudah merekodkan 4 biji buku dan juga 2 biji bahan bukan buku. Dan jadi keseluruhannya ada 6 bahan yang telah direkod. Okey, kita tengok pada bahagian maklumat ataupun untuk kita rekod. Ada beberapa bahagian, iaitu bahagian A, B, C, D. Bahagian A ialah maklumat bahan bacaan, nama, judul ataupun tajuk bahan bacaan, bahasa, tahun terbitan, pengarang dan penerbit. Bahagian B pula ialah jenis bacaan. Ada beberapa jenis. Yang pertama, buku fiksyen. Yang kedua, buku bukan fiksyen. Yang ketiga, bukan buku. Dan yang keempat, bahan digital. Okey, kita tengok satu persatu. Buku fiksyen ialah buku cerita. Buku cerita, cerpen ataupun novel. Manakala buku bukan fiksyen ialah buku-buku selain buku cerita, iaitu buku-buku ilmiah tentang fakta, buku sejarah ataupun buku bahasa Melayu, buku pelajaran. Kemudian bukan buku. Okey, bukan buku ni dia ada banyak. Okey, boleh kita tengok dalam pilihan tu ada banyak. Jurnal, laporan, majalah, komik pun duduk di sini juga ya. Poster pun ada. Dan terakhirnya bahan digital. Bahan digital ini ialah apa-apa bahan yang kita baca dalam laman web digital. Kemudian kita akan copy dan pastekan URL dia di ruang yang disediakan. Okey, ini bahagian yang agak penting, iaitu bahagian C, rumusan. Rumusan ini adalah wajib. Apa-apa bahan yang kita baca, buku ataupun bukan buku, kita wajib buat ulasan ataupun buat sedikit rumusan. 1 hingga 3 baris lebih kurang. Begitulah.
Kemudian bahagian D adalah aktiviti pengayaan. Dia ada amali, melukis, mengeja, lakonan, bercerita. Apa-apa yang kita buat selepas kita baca. Yang lain tu tak wajib, yang rumusan saja wajib kita buat. Yang lain tu bila kita buat, kita tanda saja. Kalau tak buat, abaikan, biarkan. Okey, contohnya kita lepas baca, kita bercerita pada kawan, kita tanda saja tik ruang kita bercerita. Ataupun kita komen pada bahan bacaan digital, kita tandakan bahagian kotak komen. Okey, sekarang kita tengok cara untuk mengisi. Saya akan isi satu bahan bacaan pada pelajar ini ya. Okey, kita mula dengan tajuk ataupun judul bahan bacaan. Ini adalah buku cerita. Tajuknya Sang Kacil Menolong Kerbau. Okey, bahasa tentulah bahasa Melayu. Okey, tahun terbitan. Biasanya dia ada pada awal-awal muka surat. Di kulit depan pun okey, dia ada. Yang ni pengarang. Masukkan pengarang. Amirul Shah. Okey, penerbit. Okey, penerbit sudah ada ni, Aneka Publishing, sebab dah ada buku yang dibaca terbitannya syarikat ini ya. Okey, kemudian bahagian kita terus ke bahagian B. Bahagian B, yang pertamanya nyatakan jenis bahan. Tentulah buku fiksyen, sebab ini buku cerita dongeng. Okey, masukkan muka surat. Kemudian kita akan buat sedikit rumusan apa yang kita dah baca, apa yang kita faham, dan teringkaskan lebih kurang 1 hingga 3 baris. Okey, aktiviti pengayaan. Okey, murid ini dia dah baca buku ini, kemudian dia cerita pada adik dia. Okey, kita tanda bercerita, kemudian kita klik simpan. Tahniah, bacaan anda telah direkod ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, tekan OK. Dalam masa 20 hingga 30 minit dia akan keluar ataupun dia akan tambah bahan bacaan jumlah buku yang kita rekod tadi. Okey, baik, kita tengok lagi pada garis masa. Okey, yang ni adalah rekod bila kita mengisi rekod buku kita. Ini sebagai makluman kita ataupun sebagai rekod kepada kita saja. Jadi segala yang kita rekod akan dimasukkan ke bahagian garis masa. Kita boleh semak sendiri nanti. Okey, itu saja cara untuk kita merekod dan mengisi bahan bacaan. Jadi saya harap anda semua rajin-rajin membaca dan juga rajin-rajinlah merekod apa-apa saja yang kita baca. Sekian, terima kasih.